tidaklah modal yang begitu besar. You tak boleh start kalau you kata, oh tu kita nak kena ada modal 1 juta, 500 ribu. Tak payahlah. Bagi saya tak pernah percaya benda tu. Kita start dengan modal kecil. Saya start modal saya daripada RM5,000 je. Kita buat bengkel pun bukan sewa dekat rumah kedai tau. Sewa dekat sebelah rumah kedai ada pokok, bawah pokok tu. Itu sewa RM300. Tanya dia hidup lagi. Okay, untuk yang industry leader kita yang terakhir pada hari ini iaitu yang berbahagia Datuk Sani Saleh, Chairman of Sani United Berhad. Dipersilakan. Tepukan lagi, meriah lagi. Bagi semangat ke Datuk Sani. Okey, silakan duduk Datuk. Tok, sini kalau salah tak boleh cut tu. Dia kena teruskan. Alright, apa khabar Datuk? Sihat? Alhamdulillah. Okay, artis juga ya sebenarnya kan? Okey lah. Kita... 25 tahun dulu lah. Boleh nyanyi lagi tak Datuk? Boleh lah kita buat satu sesi baru Miss Sohaka. Alright, saya buat sikit lah yang description berkenaan dengan Sani United Berhad ni. Kita selalu nampak Sani Express iaitu kita nampak tapi sebenarnya bisnes dia ada banyak sangat. Saya nak baca kat sini mempunyai Sani Express Sdn Bhd, Sani Hotel and Travels Sdn Bhd, Sani Ferry Sdn Bhd dan Sani Terminal Sdn Bhd. You see so many kat sini Saya nampak ni mungkin ada lagi Datuk nak tambah lepas ni kan. Okey, jadi saya nak cerita sikit lagi. Menyedari kepentingan menjadi usahawan dalam menjana pendidikan tinggi. Yang berbahagia Datuk Sani bermula daripada seorang pengusaha bengkel membaiki kereta, kemudian mencuri bidang perusahaan bas ekspres dan sekaligus menobatkan dirinya sebagai usahawan muda Malaysia suatu ketika dahulu. Tepukan untuk Datuk Sani. Dulu tak dulu sangat lah kot. Ada 10 tahun lepas ya dinobatkan sebagai usahawan termuda ni. 10 tahun lepas. Tapi sekarang pun nampak muda. Saya ingat kalau 10 tahun lepas macam masih 15 tahun lepas. Oh lagi. Masa tu tengah sekolah menengah ke masa tu? Macam umur 30-an sekarang. Sekarang 48 lah. Muda lagi. Alright. Dan itu kita nak minta lah mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit lah nasihat dan pandangan berdasarkan pengalaman Datuk sepanjang berada dalam industri logistik ni, kerana saya sebenarnya dumbfounded kenapa biasanya orang seni ni kan Datuk kan dia nak buat production house, alih-alih pun nak buat filem, nak dia punya idol Datuk Yusof Aslam, tapi kenapa Datuk Sadi memilih logistik? I'm wondering why. Kita nak dengar kan? Silakan. Panjang cerita tu sebenarnya. Saya memang daripada dulu memang dalam bidang kelakonan. Lepas tu tahun 1998 bila krisis ekonomi melanda, so sahabat-sahabat saya ni Datuk Sri Izlan, Yusof and then Norman Hakim ni diorang tak ada kerja tau. Kita orang satu rumah. Jadi kita duduk fikir takkanlah duduk macam ni. So nak tak nak saya found satu grup kumpulan dia diberi nama Impression. Itu pun idea saya tengok, bila saya tengok KRU masa time tu, time ekonomi krisis pun ada show, ada ni. So kita orang duduk makan, lepas tu jual barang, lama-lama habis. So cakap dia, besok kita form, kita buat satu album. Saya propose benda tu dekat BMG, Sony Music, saya bawa benda tu. Jadi bila Sony Music berminat dan saya form lah, saya ketengahkan benda tu, saya jadi kumpulan penyanyi lah gitu, kumpulan Impression suatu ketika dulu. Dan 1999 bila saya nak saya nak keluarkan album yang kedua, Datuk Sri dia ada show, dia ada tawaran lakonan, termasuklah Norman Hakim, Datuk Yusof Aslam offer. Tapi dia tak offer saya. Jadi itulah dia. Jadi saya seorang-seorang. Mengajuk. Saya tak ada job. Mengajuk ke? Itu kumpulan saya ni, saya kalau menyanyi saya tak boleh pergi seorang, saya kena pergi bertiga. Okey. Jadi Datuk Zila cakap saya pun nak kena teruskan, saya pun ada offer. So okey lah, tak apalah, korang semua dah ada offer. Jadi saya duduk, tak boleh jadi macam ni. Jadi saya cuba teruskan hidup lah. Dalam bidang seni ni memang saya tak nampak ada cahaya cerah lah sangat. So saya divert, saya masa time tu saya cuba nak buat taxi juga, tapi nak kena ada modal, deposit 5,000 apa semua. So you dah tengah
kehilangan modal. So, macam-macam saya buat. And that sampai satu tahap saya dah buat macam-macam, dan lepas tu saya pun ambil keputusan saya balik ke Kuala Terengganu kan. Ai, sedih nak cerita ni. Tak apa, saya balik Kuala Terengganu. Saya ajak adik saya Iskandar ni kan. Cakap dengan dia, jom kita balik, kita buka bengkel. Jadi kita buka lah bengkel sama-sama kan. Sorry It's okay. Moment. Kita It's okay. Okay. Daripada kita cut lah cerita yang tu saya buat bengkel, lepas tu saya teruskan. Lepas tu bila bengkel saya dah dapat sambutan, saya cakap dengan dia. Minta maaf. Louder. It's not an easy journey Dato' sebenarnya. Tetapi story ni kita nak dengar, kita nak tahu susah tu nak dapat ke senang bukan mudah Sini Zizang. Silakan. Lepas pada tu saya pun cakap dengan dia, saya nak ke KL balik. So income dah ada, saya nak tubuhkan sebuah cakap bas. Jadi saya balik ke KL, saya Terbaik. Terima kasih. maaf banyak-banyak. Okey, lepas tu saya pergi ke KL, saya buat saya mencari rakan kongsi saya. Saya cuba propose dekat 2 orang, ada ramailah sangat 5-6 orang untuk menjadi rakan kongsi saya untuk buat check up bus. Sebenarnya check up bus ni nak kena kalau kita nak tubuh tu kena ada modal yang besar. Tapi saya manage untuk dapatkan 2 rakan kongsi. So dapat 2 orang bersama saya, kita buat project paper, kita hantar, kita submit dekat LPKP apa semua. Kita buat office, dah ada modal sikit, kita buat office. Office masa tu saya duduk fikir sewa rumah saya 500. Jadi saya buka, kalau saya sewa office, saya boleh sewa satu je. Saya tak boleh sewa rumah, sama ada saya sewa rumah ataupun office. Jadi saya ambil keputusan saya sewa office dekat dalam di UK Perdana 500. So saya dah save, saya tidur kat office. So itulah cerita dia. So bila saya ajak rakan kongsi saya, kita ada office apa semua, okay right. Dan lepas tu kita start hantar proposal apa semua. Dan lepas tu bila proposal tu of course lah reject. Dan banyak bila reject first time, second time, so diorang back off lah. Rakan kongsi saya tarik diri. Jadi nak tak nak saya terpaksa teruskan. Itu kan saya nak balik lah kampung. Tapi tak tahu macam mana Allah tu punya kuasa, dia bagi saya the moment the last saya nak tinggalkan office tu, ada satu surat daripada LPKP. Saya buka, saya lulus. Alhamdulillah. What year was this, Dato'? Tahun bila tu? Tahun bila berusaha dan berapa tahun? Tahun bila berusaha dan pada tahun apa yang berlaku ni? Masa tu tahun 2004. Jadi bila saya dapat lesen tu sebenarnya susah lagi tu, kita nak untuk mengendalikan bas. Sebenarnya panjang lagi cerita dia. Lepas you dapat lesen, you nak kena dapatkan pinjaman, itu ada lagi bermacam-macam lagi yang saya harung sebenarnya. Sebab masa time tu bila saya bila kita dapat loan pun bank pun curious dengan kita. You artis, pengalaman you tak ada. Jadi susah sebenarnya saya nak meyakinkan pada pihak bank, saya nak meyakinkan pihak LPKP. Sebab dia artis ni susah sebenarnya. Bila you dah brandkan diri you sebagai artis, bila you pergi dekat authority, diorang tak yakin dengan you. Diorang tengok, oh you artis. Jadi you nak tukar you punya industri tu tak mudah, susah sebenarnya. Even though saya pergi ke DBKL untuk minta counter tiket, dia kata, you ni artis boleh berniaga ke? Kata. Jadi
Susah tau sebenarnya. Saya mengharung benda tu. Kenapalah susah sangat? Kenapalah aku jadi artis dulu? Kan? Fikir tu kan. Sebab bila kita orang biasa lagi senang, orang tak brand you as a artist. Orang brand you as a, kalau you Kamal, so you Kamal. You buat apa? Okay, you business. Then okay, you dah establish. Tapi kalau you brand as a artist, you nak transform diri tu kepada industri yang bukanlah bidang seni, susah. Betul saya cakap. Itulah paling susah sebenarnya. Sampai nak jadi tahap hari ni, yalah, sebenarnya saya belajar sih. Pengalaman tak ada. Orang tahulah you tak ada pengalaman. You pernah berniaga ke? Jadi benda-benda macam tu. Kalau sebut pasal pengalaman ni, of course sampai bila kalau kita tak start bisnes dan tak diberi peluang, sampai bila you tak akan ada pengalaman sebenarnya. Jadi itulah cerita dia. Macam cerita panjang kita ada. Jadi itulah tu, macam mana tu? Saya nak kita tepuk sekali lagi lah untuk Datuk Sani, you know. Jadi formula saya, bila orang tanya saya pasal bisnes memang kena perlukan modal. Tapi tidaklah modal yang begitu besar. You tak boleh start kalau you kata, tu kita nak kena ada modal 1 juta, 500,000. Tak payahlah. Bagi saya tak pernah percaya benda tu. Kita start dengan modal kecil. Daripada kecil, saya start modal saya daripada RM5,000 je. Tanya adik saya tu. Kita buat bengkel pun bukan sewa dekat rumah kedai tau. Sewa dekat sebelah rumah kedai ada pokok tu. Itu sewa RM300. Tanya dia hidup lagi. Jadi kita buat daripada kecil-kecilan kan. Sampai hari ni bank pun percaya saya. Nak lending 100-200 juta besar tak ada masalah dah. Bila you dah sampai tahap ni dah senang. Tapi kalau untuk orang yang datang jumpa saya untuk nak bertanyakan pasal yang pasal nak berniaga ni, bagi saya semua start daripada kecil. No such thing kalau you nak start tu besar. Kalau you in the corporate lain. Jadi itulah. Alright, okay, thank you so much Datuk. Itu tepukan sekali lagi pada gemuruh untuk Datuk Sani. Okay, Alright, thank you so much.